Selamat petang dan salam satu UPM saya ucapkan kepada rakan-rakan saya. Jadi kita hari ini akan membentangkan secara ringkas pokok getah. Jadi nama saintifik bagi pokok getah adalah Havia brasiliensis dan merupakan sejenis tanaman yang boleh hidup di kawasan 1000 km utara dengan 1000 km selatan Khatulistiwa. Jadi pokok getah memerlukan hujan sebanyak 180 hingga 250 setahun. Ia juga memerlukan suhu di antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Jadi pokok getah ini sesuai ditanam di negara kita. Ketinggian tanah dari paras muka laut yang boleh ditanam dengan getah ialah 500 meter. Semakin tinggi getah ditanam, semakin berkurang peroleh hasil dan kecergasan pertumbuhannya. Secara ringkas, jika kita ingin harvest getah dari pokok getah, kita tak boleh harvest pada siang hari, tetapi kita kena harvest pada cuaca yang panas, iaitu pada tengah hari sampai ke 3 ataupun 4 petang. Jadi pokok getah ini boleh tinggi sampai 18 meter tingginya. Dan umur pokok getah yang ekonomik ialah di antara 20 hingga 30 tahun. Dan juga pokok getah menghasilkan lateks getah asli yang penting dalam industri tayar dan lain-lain industri yang berasaskan getah. Sebagai contoh, sarung tangan, kasebut dan lain-lain. Dan ini saja pendapat saya. Saya akan beralih kepada saudara Zikri untuk meneruskan pembentangannya. Terdapat 5 ciri fizikal bagi pokok getah, iaitu kulit kayunya, daun, bunga, buah dan juga biji getahnya. Untuk ciri bagi kulit kayu, ia mempunyai permukaan licin dan berwarna kelabu serta mengandungi lateks keruh yang menjadi keras ketika terdedah kepada udara. Yang kedua adalah daun. Ciri daun agak licin dan berwarna hijau dan terbagi kepada 3 daun kecil sepanjang 1.5 cm. Bagi ciri fizikal yang ketiga yaitu bunga. Bunga ini kecil, ia berwarna kuning dan berbau hapak, serta ia tumbuh dalam bentuk tangkai. Untuk ciri fizikal yang keempat, perlu diketahui pokok getah memiliki buah yang keras dan 3 biji yang besar. Ketika buah ini masak, ia akan pecah menjadi 3 bagian di atas pokok dan menyebarkan biji-bijinya yang berat ke atas tanah. Yang terakhir adalah bijinya, dengan warna biji mentah adalah hijau, dan ketika ia masak, permukaan biji ini menjadi licin dan mempunyai tompok-tompok yang berwarna perang muda di atas bijinya. Sekian daripada saya. Kita teruskan kepada rakan saya yang seterusnya, yaitu Luman. Okey, baik, saya akan menyambung daripada saudara Zakri. Saya akan menceritakan tentang jenis bahan tanaman. Bahan tanaman bagi pokok getah yang biasa digunakan ialah: yang pertama, ranting tunas hijau RTH. Yang kedua, benih cantuman muda polybag BCMP. Yang ketiga, semaian cantuman muda 4 pusaran CEMP. Yang keempat, tunggul cantum biasa TCB. Dan yang terakhir, tunggul cantuman polybag TCP. Okey, ini akan disambung oleh saudara Navir kita. Terima kasih. Terima kasih saudara Lukman. Saya akan membentangkan tentang ciri kesempurnaan. Ciri yang pertama yaitu usia dan kondisi tanaman. So tanaman getah ini kalau dia lebih tua, dia lebih produktif daripada yang muda. Tapi kalau dia terlampau tua, dia akan mengalami penurunan productivity.
So kondisi tanaman yang sehat ini, dia mesti ada daun yang hijau dan tumbuh subur. So ciri yang kedua yaitu jumlah dan kualitas daun. Dia mute juga. Tanaman getah yang produktif, dia ada banyak daun. So daunnya lebih banyak, memungkinkan tanaman yang melakukan fotosintesis dengan lebih efisien. Ketiga, yaitu produksi latex yang konsisten. Tanaman getah yang sempurna menghasilkan latex secara lebih konsisten selama period yang lebih panjang. Produksi latex yang terus-menerus dan stabil adalah tanda bahwa tanaman tersebut berada dalam kondisi yang baik. Terakhir, yaitu kadar latex. Kadar latex dalam getah yang dihasilkan oleh tanaman, dia juga menjadi indikator yang penting. Tanaman yang berkualiti menghasilkan getah dengan kandungan latex yang sangat tinggi, yang lebih tinggi. Kerana latex inilah yang menjadi sumber utama karet art. Itu sahaja daripada saya. Saya akan gunakan saudara Alip untuk menyambungkan. Terima kasih kepada saudara Nabil Shalom. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kisah kejayaan penanaman pokok getah di Malaysia. Antara manfaatnya, pekebun kecil Drisda mampu meraih RM3,000 untuk sebulan, seluas 1 hektar, dan RM350,000 mampu hidup senang dan bebas dari miskin tegar di Malaysia. Ketika itu RM15 6 sen sekilogram. 2011 pembanding RM4 sekilogram 5 tahun dahulu. Sekian daripada saya, Muhammad Faikal. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.